Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Jadi hari ini kita nak cerita sikit tentang berita-berita yang telah berlaku sepanjang minggu ni. Jadi minggu ni satu minggu yang agak besar juga untuk industri otomotif, di mana berita paling besar kita ialah apabila Apple membuat keputusan untuk mengumumkan bahawa mereka akan menghasilkan kereta pada tahun 2024. Dan juga dalam minggu yang sama kita diberitahu bahawa Toyota telah berjaya menghasilkan bateri solid state. Dan ini dua dan berita Toyota tu dia mengelirukan sikit, kerana kalau betul dia telah mencapai keupayaan menghasilkan bateri solid state, maknanya mereka mempunyai kelebihan yang sangat besar. Tetapi peliknya CEO Toyota, Akio Toyoda, berkata dia macam tak puas hati dengan perubahan ke arah kereta elektrik ni. Katanya kalau semua orang beli kereta elektrik, maksudnya Tokyo akan terpaksa mengalami blackout pada musim panas kerana tak boleh menjana cukup kuasa untuk jalankan aircon dan juga mengecharge kereta elektrik. Tu dia punya argument tu nampak terlalu simplistik lah pada saya. Tapi tak apa, kita akan bincangkan sikit tu lagi kejap lagi. Yang pertama sekali saya nak cerita pasal tentang kereta daripada Apple ni lah. Jadi seperti yang kita tahu, Apple adalah syarikat terbesar di dunia. Jadi Apple ni dia saiz dia 2 kali ganda Tesla. Basically lebih pada 2 kali ganda Tesla. Dan Tesla tu sendiri dia satu syarikat, nilai dia lebih banyak, lebih besar daripada 10 syarikat kenderaan terbesar di dunia yang lain lah belakang pada dia. So maksudnya Apple ni dia lebih besar daripada Tesla campur dengan 10 syarikat terbesar kereta di dunia. Dan besarnya Tesla ni, bila dia masuk 500, dia tendang keluar Occidental Petroleum. Occidental Petroleum ni kiranya salah satu syarikat gergasi yang dah begitu lama lah kan, syarikat petroleum, syarikat minyak kan. Dan dia berjaya tendang keluar Occidental Petroleum, punya besarnya Tesla ni. Tapi sekarang Apple dah membuat keputusan untuk masuk ke dunia otomotif. Dan dengan keupayaan yang begitu besar dan track record Apple menghasilkan produk-produk yang sangat diminati. Jadi persamaan yang paling utama antara Tesla dengan Apple ni ialah mereka kedua-duanya menghasilkan produk yang ikonik dan mempunyai liga peminat fanatik yang besar. Dan mereka memang fanatik. Kalau orang kaki Apple tu, awak ceritalah benda apa pun lain telefon, dia kata tak ada apa yang datang dekat pun dengan Apple. Sama juga dengan kaki-kaki Tesla, apa benda orang lain buat semua tak cukup bagus lah. Semua Tesla je yang terbaik di dunia. So itu dia orang punya kiblat lah. Dia orang punya kiblat besar dia orang ialah sama ada awak peminat Apple atau mengletak Android lah. Kita ni semua yang orang biasa ni Android lah pada dia orang. Dan untuk Tesla pula yang orang-orang yang betul tu minat Tesla, yang lain kita ni peminat lah, tak apa-apalah kan. So ini dua syarikat yang sangat sekarang ni berpengaruh dalam dunia masing-masing. Nampaknya akan belaga angin tahun 2024. 2024 tu masih lagi jauh. Dan maksudnya kalau kita bagi Tesla ataupun Apple sehingga penghujung 2024, maksudnya dia ada 2023 dan 4 tahun untuk menghasilkan kereta. Dan ini satu masa yang agak lama untuk menghasilkan sebuah kereta baru untuk sebuah syarikat kereta yang telah lama. Tapi untuk satu syarikat untuk menubuhkan sebuah syarikat kereta dan untuk menghasilkan produk mass production, it's very short sebenarnya. 4 tahun tu it's going to be a very tight schedule lah untuk Apple. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana untuk sebuah syarikat biasa pun untuk menghasilkan sebuah kereta baru, paling-paling tidak pun 18 hingga 24 bulan. Setengah syarikat sampai 36 bulan lah, bergantung kepada kompleksiti produk dan tahap mana dia orang nak menghasilkan benda yang baru dalam kereta tu lah. Dan ini kita kena bayangkan 18 hingga 24 bulan tu untuk syarikat macam yang dah sedia ada dan mass marketnya produk Volkswagen ke Toyota ke Nissan ke Honda ke dia orang ni semua akan katalah dia orang hasilkan sebuah kereta yang serba baru lah daripada luar.
Tapi enjin selalunya dah ada, gearbox dah ada, suspension punya barang-barang kebanyakan dah ada, brake semua dia orang boleh ambil lah, yang dah siap ada dan memang dia orang dah pakai, dia orang dah faham dah produk-produk tu tahan macam mana semua. So dia orang boleh cepat-cepat capai, sambung, tapi kulit luar boleh bagi baru. Itu 18 hingga 24 bulan. Dan syarikat-syarikat yang sedia ada ni juga, dia dah ada dia punya business model dia, dan dia ada peminat-peminat dia, pembeli-pembeli dia. Jadi dia dah tahu pasaran tu macam mana. Jadi untuk Apple untuk masuk, ini sudah tentu mereka telah membuat kajian mendalam lah tentang pasaran dan mendapati ada ruang untuk mereka masuk. Jadi di mana ruang untuk mereka masuk sebenarnya? Sebenarnya kita tak tahu lagi pasal yang keluar cerita pasal Apple ni bukan keluar daripada Apple pun. Ceritanya mengenai Apple lah yang kereta ni berita sumber je. Jadi berita sumber mengatakan Apple akan menghasilkan kereta pada tahun 2024. Tetapi tidak ada sebarang berita daripada Apple yang menafikannya. Jadi kita boleh pakai akal fikirkan ini ialah control leak lah. What I would say is a control leak. Jadi dia keluarkan story tu nak tengok apa yang berlaku. Dan jelas ianya bila keluar je berita tu, saham dia naik nilai. Jadi ini memang menunjukkan bahawa minat pasaran terhadap kereta Apple ni agak kuat. Walaupun tak ada tunjuk satu tak ada apa pun, bukan berita rasmi pun, dah naik melonjak saham dia. So ini sudah tentu menjadi pendorong yang lebih kuat lah untuk Apple menghasilkan kereta dalam masa tempoh tersebut. Dan cerita tentang kereta Apple ni sebenarnya dah bermula sebelum 2010 lagi. Saya tak silap saya 2007, 2008 tu kita dah start dengar cerita Apple duk fikir macam mana nak buat kereta lah. Sebenarnya kita tengok kereta Apple ni, produk yang mereka hasilkan ni satu produk yang revolutionary lah. Dia memang bila dia hasilkan smartphone tu, dia terus mengubah landscape pasaran telefon. Sebelum itu pun dengan dia punya komputer-komputer yang dihasilkan, sama ada desktop ataupun laptop, ianya memang mengubah landscape dunia komputer. Dan apabila mereka menghasilkan iPod, juga mengubah landscape dunia muzik kan. Daripada situlah hasilnya timbul benda-benda macam Napster yang kemudiannya diharamkan, dan perkongsian muzik secara digital. Daripada Apple lah kita dah biasa tak beli CD. Daripada iPod itu membunuh CD, smartphone membunuh phone biasa, membunuh Nokia, Ericsson, semua ni mati habis. Dan dia nak masuk ke dunia kereta pula. Jadi syarikat mana yang akan mati? Sebenarnya paling penting sekali tentang keputusan, ataupun kalau betul lah Apple ni masuk dunia kereta dan kereta elektrik pula tu, ini menandakan satu signal ataupun isyarat yang paling jelas bahawa kereta enjin combustion ataupun enjin pembakaran ni dah habis, tamat dah hayat dia. Sebab kita tengok Tesla dengan jumlah ataupun kekuatan keuangan yang tidak seberapa pun sebenarnya jika dibandingkan dengan kekuatan teknikal yang tidak seberapa pun dari segi bilangan jurutera dan pengalaman, berjaya mengubah persepsi kebanyakan orang tentang kereta elektrik. Walaupun mungkin kita tengok kereta Tesla, kita kata ini semua kereta orang kaya, aku mana boleh nak beli. Tapi dalam hati kita tengok, wow, dia punya pecutan, prestasi dia cukup hebat. Kalau aku ada duit, aku teringin nak beli. Tapi hakikatnya dia macam kita tengok Ferrari lah. Memanglah sedap, tapi tak realistik lah aku nak beli kan. Tapi kalau tiba-tiba ada kereta elektrik yang murah, prestasi macam itu, jimat macam itu, terjebak rasanya. Ramai juga yang akan terjebak. Jadi dia punya strategi tu dah berjaya sehingga kita tengok banyak syarikat-syarikat kereta telah membuat pengumuman untuk berganjak ke kereta elektrik. Seperti Volkswagen dan Daimler. Dan Daimler kata tahun depan dia akan lancarkan 4 kereta elektrik dengan EQS yang mula-mula sekali. EQS tu satu kereta mewah lah, yang dalam setaraf dengan Mercedes-Benz S-Class, dan ianya elektrik sepenuhnya. Pada saya itu pencabar terkuat untuk Tesla lah, kerana reka bentuk Mercedes-Benz cukup hebat lah. Dia akan berjaya mengganggu lah di situ. Saya tengok macam
mana mengganggu, saya tak tahu lagi. Sama ada Mercedes boleh menghasilkannya dalam jumlah yang banyak, kita belum pasti lagi. Pasal kita tengok Audi semua bermasalah, tak boleh menghasilkan kereta-kereta elektrik yang mereka janjikan, e-tron mereka dalam jumlah yang banyak. Begitu juga syarikat-syarikat yang lain. So kita tak tahu apa yang akan berlaku. Tapi yang lebih menarik lagi tentang Apple ni, kita tahu bahawa Apple, produk-produk dia adalah produk-produk yang cukup consumer centric, kan? Daripada dia punya Mac, desktop dengan laptop, kita boleh tahu bahawa dia punya graphical user interface ataupun screen dia tu cantik, senang kita faham, senang kita nak pakai. Kalau orang yang pindah daripada Apple masuk ke PC tu, dia orang banyak komplain, kata ya Allah susahnya, kenapalah susah sangat, layer mana nak cari barang susah. Tapi kalau kita bergerak daripada PC pergi lebih senang, pasal dia sudah reka bentukkan dia punya interface ataupun pemuka dia dengan pengguna tu dengan cara memikirkan kemudahan kita dan kita sebagai orang yang tidak faham komputer. Dan sama juga dengan telefon dia, kan. Kalau kita nak fikirkan macam mana kita nak masukkan sebegitu banyak ciri-ciri atau keupayaan ke dalam telefon tanpa dan macam mana kita nak kawal semua keupayaan tu. Sebelum tu kita tengok BlackBerry lah ataupun Nokia punya communicator, punyalah banyak bang kan untuk buat email lah apa semua. Sekali Apple kata tak payah, kita pakai screen tu, touch screen aja. Semua fungsi kita ubahkan di situ. Kalau kita nak pakai keypad, dia keluar. Kalau kita nak pakai keypad, dia hilang. Kita nak pakai kalkulator, dia keluar nombor. So macam tu. So benda tu sekarang tiba-tiba satu anjakan yang sangat besar. Jadi untuk kereta ni, kita kena fikirkan ini satu produk yang sama juga anjakan dia. Di mana produk tu ialah produk yang worry free. You beli, you pakai aja, tak usah fikir-fikir susah itu ni. Dan salah satu katanya lah pengumuman yang menarik ataupun yang jumpa link Toyota, Apple dikatakan akan bekerjasama dengan Toshiba untuk menghasilkan bateri. Bateri dia ni menarik sikit. Dia menggunakan lithium, tapi dia panggil lithium Titan. Tapi dia menggunakan lithium juga base dia. Tapi bateri ni dia tak sama dengan bateri lithium ion yang biasa ni. Dia lithium saya tak ingat apa, tapi dia base depan dia lithium lah. Yang menariknya, bateri ni satu teknologi yang lama yang digunakan ya. Teknologi bateri ni selalunya digunakan dalam peralatan seperti bantuan pendengaran, benda kecil-kecil lah. Kerana dia satu, dia tak bahaya. Pasal kita tak dekat kat telinga, dia tak bahaya, risiko meletup, bakar semua tidak ada. Dan juga ianya satu bateri yang sebab ia digunakan dalam peralatan yang digunakan oleh orang-orang biasa yang mungkin tidak peka tentang elektronik ke, dia bateri tu dia tak senang hilang dia punya power dia. Macam lithium ion, dia kan develop memory kan, orang cakap kan, tak boleh biar dia penuh sangat, tak boleh kosong sangat, nanti dia cepat rosak, cepat habis charge kan. Jadi untuk orang yang pakai hearing aid ni, dia bukan tahu, dia tak heran pun, dia tak faham pun, dan benda tu kena tahan lama. So katanya lah boleh bertahan 20,000 cycle, 8 tahun 9 tahun tu tak ada masalah patutnya lah. Jadi ini yang menjadikan ianya satu benda yang menarik lah. Kalau kita tengok, ianya memang satu selari dengan image Apple dalam menghasilkan produk-produk yang worry free. So you nak charge macam mana ke, apa ke, don't worry, bateri tu tahan lasak. Cuma apa kelemahan dia? Kelemahan dia menurut mereka-mereka yang mengetahui, dia katakan bateri ni tidak mempunyai kandungan kuasa yang tinggi berbandingan lithium ion sekarang kita tahu. Malah ianya kapasiti tenaga yang dikandungi rendah daripada lithium iron phosphate. Satu komposisi ataupun resepi bateri yang mempunyai kapasiti lebih rendah daripada lithium ion biasa lah, yang mengandungi nikel, kobalt. Jadi ini walaupun begitu, Tesla telah membuat keputusan untuk menggunakan lithium iron phosphate kerana ianya lebih murah dan sama je tahan dia, ataupun mungkin lebih tahan lagi dari segi ketahanan charging dan discharging. Dan ini menghasilkan kereta yang mempunyai jarak pandang yang pendek sikit, tapi masih lagi boleh diterima pakai. Dan ini membolehkan mereka menawarkan produk-produk yang lebih mampu milik lah. So bayangkan kalau Apple masuk dan mereka menghasilkan produk yang menggunakan bateri baru ni, dan bateri baru ni dia membuatkan kereta tu kita tak payah risau pasal bateri. Bateri tu memang boleh tahan ya. Dan yang keduanya, kelebihan bateri
sistem yang dihasilkan oleh Toshiba yang dikatakan akan digunakan oleh Apple ni, ianya boleh di-charge dalam tempoh sangat pendek, 6 minit. 6 minit boleh charge penuh. Dan dia tak payah risau charge sampai 80% juga, boleh charge penuh, tak ada masalah. Charge je penuh, daripada kosong pergi penuh pun tak apa. Dan memerlukan hanya 6 minit. Tapi jarak pemanduan dia dekat sikit. So bayangkan kalau anda ada pilihan untuk membeli, katalah kereta tu produk tu harga dia sama je. Harga dia sama, dua-dua kereta elektrik. Satu kereta elektrik ni katalah harga dia dua-dua RM100,000 lah. Sebagai contoh ni, kita kata bayangkan ada satu kereta elektrik yang dekat-dekat nak mampu bilik lah, RM100,000. Dan untuk yang versi A yang menggunakan teknologi macam Tesla, katalah nama dia pun Tesla, ianya boleh dibantu sejauh 400 km. Tapi nak charge memerlukan masa 20 minit hingga setengah jam kalau menggunakan supercharger yang betul-betul berkuasa tinggi. Kalau tidak, mungkin memerlukan 1 jam. Bandingkan dengan sebuah kereta yang mempunyai jarak pemanduan mungkin 220 km, tapi hanya memerlukan 6 minit untuk di-charge. Yang mana yang anda akan lebih mahu? Saya tak ada jawapan untuk anda. Tapi kalau katalah kita fikirkanlah, bayangkanlah, selalunya kalau kita masuk lebuh raya pun paling lama lah kita tak berhenti 2 jam lah. Itu saya punya pengalaman lah. Terutama sekali bila kita bawa keluarga lah. Sekejap lagi nak toilet lah, nak itulah, nak apalah. So dalam 2 jam tu kita mesti berhenti punya. Jadi dalam setengah 2 jam tu, kalau kita berhenti dan kita boleh charge dan nge-charge hanya memerlukan 6 minit, it makes sense also. Ataupun kalau kita ada kereta yang punya jarak pemanduan 400 km, kita tak perlu berhenti pun make sense also. Jadi yang mana satu yang anda mahukan? Harga sama, tapi yang ni di-charge cepat, yang ni boleh pandu jauh. Pulang pada masing-masing kan. Ramai orang saya rasa akan suka yang charge masa pendek tu. Sebab dalam minda ramai orang, kalau tunggu lama nak charge, alamak leceh lah bang. Masa 5-6 minit tu dah memang masa biasa kita berhenti kat kedai minyak. Betul tak? 5-6 minit isi nak charge boleh bateri. Oh, tak ada hal lah brother. Pasal kalau kita isi minyak pun 5-6 minit juga. Kalau nak isi full tank kan, dengan nak masuk kedai, keluar kedai, ini apa semua bagai, still 5-6 minit. So lebih saya rasa lah, Mungkin orang akan lebih suka dengan idea ni. Terutama sekali pula dengan jenama Apple tu kan. Dengan jenama Apple tu kan, you tengoklah dia punya marketing nanti, nanti corner pusing satu message yang kita akan terasa macam betul lah, inilah dia penyelesaian yang paling bijak sekali. Korang semua memang tak pandai, Apple pandai. Saya rasa itu sesuatu yang mungkin akan berlaku. Okey, sekarang ni kita move on kepada cerita itu. Jadi Toyota, bila dia orang umumkan dia orang menghasilkan bateri, solid state battery, jadi ini satu pencapaian yang besar. Malah dalam yang sama kita diberitahu bahawa solid state battery ini juga mempunyai tempoh charge yang pendek. Maksudnya kita nak nge-charge pun masanya pendek lah, kurang daripada setengah jam, 15 minit tak silap saya dia cakap. Dan ianya selamat because dia solid state, dia tak ada nak terbakar, nak meletup ke apa, dia tak ada cecair dalam tu yang volatile. Dan katanya lebih tahan lama. So kalau Toyota dah berjaya menghasilkan tu, kenapa CEO dia bising? Saya tak suka lah. Adakah dia betul-betul tak suka, ataupun dia saja nak sorok macam orang kita main poker ke, kita main chess ke, mungkin kita diversion kan, kita nak tipu je orang, atau kita nak bluff je, nak tengok supaya orang tak tertarik, tak menumpukan perhatian dekat mereka, supaya mereka boleh hasilkan produk ni secara senyap-senyap. Pasal saya tak kira Toyota ni satu syarikat yang bengong, sebab mereka mempunyai kajian pasaran antara yang terbaik di dunia. Oleh sebab itulah mereka nombor 1 di dunia, ataupun nombor 1 atau nombor 2 lah, bergaduh dengan Volkswagen lah, dia fight bersaing dengan Volkswagen lah. So bila kita tengok benda ni berlaku, kita rasa sesuatu yang besar sedang berlaku. Sebab satu lagi ialah QuantumScape. QuantumScape ni satu juga syarikat yang dikatakan nak masuk IPO lah sekarang. Dia orang juga kata dia orang telah berjaya menghasilkan solid state battery. Dan QuantumScape ni yang BMW juga ada stake, tak silap saya, dalam QuantumScape ni. So ini beberapa syarikat besar lah kereta yang mempunyai saham dalam syarikat tersebut. So kita mungkin duk ingat lah Tesla. Saya tak rasa walai duduk berdiam diri kan, dia tak duduk berpeluk tubuh kan. So saya rasa inilah perkembangan yang sangat penting, yang kita kena tengok dengan betul, perhatikan dengan betul-betul. Kerana kalau betul Toyota dah ada keupayaan menghasilkan bateri yang lebih murah, lebih tahan, lebih lasak,
dia tentu akan buat. Pasal Toyota ni syarat untuk dia menghasilkan sesuatu produk ialah pertama, dia kena ada pasaran, dan kedua, produk tu kena tahan lama, kena tahan lasak dan mudah digunakan. Pasal Toyota dia tidak menghasilkan produk-produk yang complicated. Produk-produk yang dihasilkan semua dah proven, terbukti ketahanan dan kelasakan dia, baru dia guna teknologi itu. Itu pasal kadang-kadang orang kata Toyota ni teknologi lambat masuk. Bukan lambat masuk pasal apa, pasal dia belum yakin, pasal dia tak nak pembeli dia pening kepala. Itu Toyota punya PL dia lah kan. Itu PL dia, tak nak buat apalah. Itu satu PL yang bagus, cuma kan orang kata dia popular. So yang ketiganya, Mercedes-Benz nak menghasilkan S-Class Electric EQS. S-Class yang biasa baru je keluar, dan memang canggih secanggih-canggihnya lah kereta tu. Ada macam-macam benda, sampai kalau kata langgar pada tepi, dia pun boleh lompat nak mengelak ataupun nak bagi kurang kemalangan, kesan impact kemalangan tu. Dan memang jauh lah dia punya gaya reka bentuk dan teknologi yang ada dalam kereta tu jauh daripada yang lain-lain yang ada lah. Memang S-Class tu selalunya dia memang teknologi punya beacon lah. Kita tengok apa yang ada dalam S-Class 20 tahun lagi akan masuk. Jadi apabila Mercedes-Benz membuat keputusan untuk menghasilkan EQS, iaitu kereta elektrik yang dedicated, mereka yang pertama kereta-kereta lain tu pada saya compliance car, EQC semua tu compliance car, pasal masih lagi menggunakan platform dan struktur kenderaan biasa, kereta enjin pembakaran. Tapi EQS ni dedicated platform untuk elektrik. So ini first proper electric car from Mercedes-Benz. Jadi apakah teknologi yang mereka akan tawarkan dalam produk tersebut yang boleh menjadikan ianya 20 tahun ke depan? Itu sesuatu yang kita nak tunggu. Dekat autonomous driving ataupun apa dia letak tu saya pun tak tahu. Pasal yang benda yang kita perlu fikir sekarang, yang menarik perhatian kita ialah autonomous driving lah, self-driving cars. Adakah mereka sudah berjaya menghasilkannya senyap-senyap dan mengatasi Tesla? Tak tahu. Saya tak nampak bukti, tapi kita tak boleh nak kata tak boleh, sebab dia mula bukan syarikat kecil anak, dan mereka pun sudah membelanja berbilion-bilion untuk menghasilkan kenderaan elektrik yang sesuai dengan imej mereka sebagai penghasil kereta mewah. Jadi di situ kita tengok minggu ni begitu banyak berita menarik. Ini tak masuk lagi lah cerita Tesla dah bersembang dengan Indonesia apa semua. Itu pun satu lagi benda yang menyebabkan kita patut berasa risau lah. Tapi minggu ni menunjukkan, saya rasa menandakan satu anjakan besar untuk kenderaan elektrik, kerana pengumuman Toyota bahawa mereka telah dapat menghasilkan teknologi baru ni sangat penting. Ramai orang tunggu solid state battery ni dan kalau ianya memang ditawar oleh syarikat terbesar, kereta terbesar dunia, dan juga melalui QuantumScape, syarikat yang menghasilkan yang teknologi company ini, ianya sudah tentu akan mengubah landscape BEV atau battery EV. Tapi kita tengok Tesla, dia dengan dia punya dry cell lah, dry cell teknologi dia, bukan solid state tapi dry cell. Itu pun dikatakan akan mengurangkan kos mungkin sehingga separuh. Jadi kita nak tengok siapa paling cepat sampai ke pasaran lah. Tapi nombor satu sampai ke pasaran ni tak semestinya yang terbaik. So saya rasa Tesla mungkin akan berjaya menghasilkan bateri dry cell mereka yang menghasilkan 60% lebih kuasa tu, ataupun maksudnya menghasilkan penjimatan 60% dari segi kos kepada prestasi. Dan pakar-pakar bateri pun katanya nampak bahawa teknologi yang Tesla bangunkan tu akan masuk pasaran dengan kadar cepat lah. Yang lain-lain tu kita belum pasti lagi bila ianya boleh dikomersialkan. So di situ kita tengok technological leapfrog is going to happen. Dan kalau kita tengok yang Apple pula tu, dia move sideways, tapi dia nampak satu application daripada teknologi yang dah lama ada tapi mungkin orang tak nampak ataupun terlepas pandang, iaitu lithium something else ni lah yang saya tak ingat nak sebut tadi tu. So ini yang akan saya rasa kita kena perhatikan. So dalam sebulan dua ni kita akan kena tengok. Silap saya lepas Christmas ni Mercedes-Benz akan tunjuk cabin EQS dia. Kita akan tengok video tu dan kita akan bincangkan selepas tu, nak tengok apa arah mana benda ni sedang bergerak.
Dan untuk Apple juga, saya rasa pasal Apple ni dia antara syarikat yang paling faham tentang nilai perkhidmatan. Dia menjual perkhidmatan. Saya rasa Apple buat duit sama banyak jual phone dengan jual kandungan melalui dia punya iStore kan, dengan dia punya music service, macam-macam lah. So jadi saya rasa kereta yang mereka nak buat ni, saya tak rasa kereta ni fokus dia ialah kepada penjualan, tapi saya mungkin lah separuh jual, tapi fokus yang besar juga untuk ride sharing, di mana ramai orang boleh duduk dalam kereta mereka. Kalau awak ada iPhone, dia akan integrated sekali dan awak boleh enjoy dia punya movies, dia punya apa semua dalam tu sekali. It's going to be, I rasa, an immersive experience bila naik kereta Apple tu. Dan saya bayangkan ianya, of course, satu reka bentuk yang macam mana kita tak tahulah. Saya memang agak teruja juga kalau kita tengok betul-betul iPhone tu memang mengubah segala-galanya dari segi telefon. Macam mana reka bentuk untuk kereta pula bila dia orang masuk. Pasal Apple ni dia bukan yang setakat mengubah teknologi, tapi juga mengubah persepsi dan reka bentuk. Dia ini satu syarikat yang sangat berpengaruh. So kita tunggu dan lihat. Okey, sampai situ saja celoteh saya kali ini. Kalau dah tengok sampai habis, saya ucapkan terima kasih. Kalau suka, tolong tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan. Dan kalau boleh, tekan butang subscribe dan juga butang loceng untuk dapat maklumat terkini bila kita buat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insya-Allah.